Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam video penerangan mata pelajaran akhlak Islamiah ataupun adab bagi silibus UPKK. Jadi insya-Allah dalam video penerangan kali ini Ustaz akan terangkan tajuk adab ketika bertanya. Murid-murid boleh buka muka surat yang ke-10 dalam buku nota yang telah diberikan. Baik, jika kita lihat dalam muka surat yang ke-10 ini, dalam muka surat yang ke-10 ini iaitu tajuk adab ketika bertanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 tajuk kecil. Okey, ada 6 tajuk kecil. Yang pertama adab ketika bertanya, kemudian tajuk kecil seterusnya perkara yang perlu dielakkan ketika bertanya, kemudian yang ketiga tujuan bertanya, yang keempat faedah bertanya dengan beradab, yang kelima hikmah mengamalkan adab bertanya, dan yang keenam akibat tidak beradab ketika bertanya. Okey, kita tengok pada tajuk kecil yang pertama iaitu adab ketika bertanya. Okey. Adab ketika bertanya yang pertama sekali ialah mesti memberi salam. Okey, mesti memberi salam. Ini adalah sunnah Nabi SAW menyebarkan salam, afsyus salam, yakni memperbanyakkan memberi salam kepada sesama Islam. Dan salam itu adalah satu doa. Maksudnya kalau kita bagi Assalamualaikum, itu sebenarnya kita mendoakan selamat dan sejahtera ke atas kamu, wahai orang yang kita doakan tadi, orang yang kita bagi salam. Kemudian yang kedua adalah meminta izin untuk bertanya. Okey, maknanya kalau kita nak bertanya kepada seseorang, contohnya kalau kita nak bertanya kepada, khususnya kalau kita nak bertanya kepada orang yang lebih berumur daripada kita, sama ada abang ataupun kakak kita, ataupun saudara mara kita, ataupun ibu dan ayah kita, ataupun guru-guru, ataupun sesiapa sahaja, orang kampung ke ataupun kenalan sebagainya, yang mana umur mereka ini lebih daripada kita, maka adabnya adalah kita minta izin terlebih dahulu untuk bertanya. Minta izin macam mana? Contohnya kita datang kepada seseorang, kita tanya dia, maaf boleh bertanya? Contoh. Satu lagi dalam grup WhatsApp. Sekarang ni kita dah ada grup WhatsApp. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp itu ada guru, kemudian ada ibu bapa, kemudian ada murid-murid. Yang ini adab kita perlu jaga dalam grup WhatsApp tersebut. Sebab apa? Sebab dalam grup tu bukan kita dengan kawan-kawan kita sahaja, tapi ada guru, ada ibu bapa. Jadi nak bermesej tu biarlah beradab. Boleh cakap Assalamualaikum cikgu, boleh saya bertanya? Kemudian cikgu akan reply, ataupun mungkin dia lambat sikit reply. Kalau dia lambat sikit reply tu, jangan kita pula push dia ataupun kita paksa dia, ustaz kenapa tak reply sekarang juga, ustazah kenapa tak reply mesej saya, cikgu kenapa tak reply mesej saya. Sedangkan waktu itu mungkin cikgu sedang drive, ataupun ustazah tengah bawa kereta, tengah bawa motor dan sebagainya, ada urusan yang pelbagai lah. Jadi minta izin terlebih dahulu. Okey, kalau dia jawab alhamdulillah. Baik, yang ketiga adalah bertanya dengan sopan. Maknanya sopan di sini menggunakan laras bahasa yang baik, menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan suara yang baik, bukan dengan suara yang kasar macam nak bergaduh, ataupun menggunakan perkataan-perkataan yang keji, ataupun menggunakan istilah-istilah, kita panggil istilah-istilah WeChat lah, istilah-istilah WeChat yang kita kata istilah tidak sopan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Maknanya kita dah minta izin, maaf boleh saya bertanya. Kemudian kita tanya pompang-pompang, dia pun jawab. Kemudian selepas dia jawab, maka kita cakap okey, terima kasih. Macam tu. Baik, kemudian yang terakhir, tidak bertanya perkara yang menyinggung perasaan. Okey. Maksudnya kita kena tengok keadaan. Kita nak tanya soalan apa benda yang kita nak tanya tu, jangan kita sentuh perkara-perkara yang sensitif. Ya. Contohlah kalau kita ada sahabat kita ni yang obesity, badannya besar. Ya. Kita pergi ke dia, kita tanya dia soalan-soalan yang kita kata mengguris perasaan dia. Kita tanya, kau boleh naik basikal ke? Takut basikal kau pecah nanti tayarnya. Tu adalah soalan-soalan yang boleh menyinggung perasaan. Ataupun kita
kawan kita baru kehilangan ahli keluarga dia ataupun ibu ataupun ayahnya, kita pun datang, kita pun tanya macam-macam sehingga boleh mengganggu dia punya perasaan. Baik, itu adab ketika bertanya. Okey, kita tengok pada tajuk yang kedua, tajuk kecil yang kedua di sebelahnya ini, iaitulah perkara-perkara, kita besarkan sikit. Okey. Ya, ini perkara-perkara yang perlu dielakkan ketika bertanya. Maknanya sepanjang dalam pertanyaan kita tu, dalam proses dalam ketika mana kita sedang bertanya tu, ada perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang kasar. Ini dia lawan kepada yang tadi tu, bertanya dengan sopan. Yang ni perkara yang perlu dielakkan, menggunakan bahasa yang kasar. Sebenarnya bukan dalam bertanya saja, tapi dalam apa jua percakapan, perkataan kita tu, bahasa kita biarlah bahasa yang sopan lagi santun. Yang kedua, bertanya perkara yang tidak bermanfaat. Ini pun kita kena elakkan. Okay? Bertanya kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan manfaat, yang tak ada faedah langsung. Yang kalau kita kata dia seolah-olah macam berbual kosong, nak mengajak kepada berbual kosong. Sembang perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, bertanya dengan tujuan menyindir. Macam yang Ustaz dah bagi contoh tadi, kita nak sindir kawan kita tu, kita buat satu soalan. Boleh ke engkau naik basikal? Boleh ke engkau naik motor? Sebagainya. Badan kau tu muat ke masuk dalam kereta kancil, contoh. Kemudian yang keempat, tidak memberi salam sebelum bertanya. Tidak memberi salam ni maksudnya dia datang main serbu je. Datang main serbu, kau ada ni tak? Tanya, terus tanya soalannya. Kemudian yang kelima, tidak menghormati orang yang ditanya. Maknanya tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang ditanya. Orang tu sedang duduk, sebaiknya kita juga merendahkan kita punya badan. Kalau contoh ada pakcik sedang duduk di tepi jalan, pakcik sedang duduk di tepi jalan, kita nak tanyalah pakcik ni nak pergi mana, kenapa duduk kat sini kan. Kita naik basikal, jadi jangan pula kita berhenti depan pakcik tu, kita duduk di atas basikal, kita terus tanya dia dekat bawah, pakcik nak ke mana ni. Jangan, itu adalah tidak beradab. Walaupun kita bertanya dengan keadaan bahasa yang sopan santun, berbudi bahasa, beradab dan sebagainya, bahasa yang sopan lah maknanya, tapi adab kita tu maknanya kita tidak menghormati orang tadi tu, orang tua tadi tu. Dia duduk di bawah, kita masih duduk di atas basikal. Sekurang-kurangnya kita turunlah basikal, kita duduklah. Jangan kita duduk bersila ke atas jalan tu, jangan. Maknanya kita merendahkan badan kita ni supaya kita punya bahu ataupun kita punya badan ni selaras dengan badan dia. Jadi itu kita tanda kita menghormati dia. Itu perkara yang perlu dielakkan. Okay, kita tengok pula tujuan bertanya. Okey, yang pertama adalah tujuan kita bertanya tu adalah untuk mendapat pengetahuan. Untuk beroleh pengetahuan. Maknanya kalau kita dalam kelas sebagai contoh, ustaz terangkan pompang, kamu ada benda yang kamu tak faham. Jadi kamu angkat tangan, cikgu ataupun ustaz ataupun ustazah, boleh saya bertanya? Minta izin tadi kan. Boleh saya bertanya? Nak tanya apa? Okey, saya nak tanyalah sekian ni macam mana ya? Jadi guru itu jelaskan dan kita dapat pengetahuan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Contoh, kalau kita ada, kalau dalam bab agama lah, kita ada masalah fiqh. Kita ada masalah fiqh yang bermain dalam fikiran kita, kita duk bertanya dalam kepala kita, kita kata boleh ke kalau ambil wuduk guna air Milo? Boleh ke tak boleh? Maksudnya persoalan tu bermain kat fikiran, kata boleh ke tak ambil wuduk guna air Milo? Jadi dia pun bertanyalah soalan. Jadi bila bertanya soalan, ustaz pun terangkan pompang, dia dapat jawapan. Maka masalahnya tadi tu terungkai. Tidak boleh berwuduk dengan air Milo. Jangan pula ada yang lepas ni dia ambil air Milo, dia berwuduk. Jangan ya. Air Milo memang suci. Air Milo memang suci. Maknanya suci tu kita boleh minum lah kan. Kalau air Milo tak suci, kita tak boleh minum. Tapi kenapa tak boleh buat wuduk? Sebab dia tidak menyucikan. Syarat untuk berwuduk ni, syarat air mutlak, air nak berwuduk ni mestilah suci lagi menyucikan. Air Milo tu suci dah, tapi dia tidak menyucikan. Yang menyucikan tu air mutlak tadi, dan juga air-air yang lain lah. Baik, yang ketiga, menunjukkan prihatin. Okey, ini
Oh, tak nampak sikit Tak apa, Ustaz besarkan sikit. Kemudian Ustaz ketepikan sikit lah. Tak boleh dah kecil. Okey. Nampak sikit lah ni. Yang ketiga tadi, menunjukkan prihatin kita kepada sesuatu perkara. Contoh kalau kita tadilah, kita nampak pakcik duduk tepi jalan kan, kita datang kat dia, kita tanya, "Pakcik, ni kenapa duduk kat sini ya?" Jadi kita menunjukkan prihatin kita kepada orang sekeliling. Ya, kita tengok rumah kawan kita bumbung tercabut, kita pun prihatin. Kenapa ya bumbung kau tercabut, malam tadi ribut ke? Tapi kalau pukul 3 pagi, kita nampak ada orang perempuan menangis tepi jalan, terisak-isak, tu pakai baju putih, rambut panjang, itu nak tanya juga ke? Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi tu tak payah tanya lah, jalan je lah, sebab itu bukan orang barangkali. Baik, yang keempat, mendapatkan jawapan idea dan juga pendapat. Ya, kadang-kadang kita tanya soalan, kadang-kadang orang yang kita tanya tu dia memberikan jawapan yang mungkin tidak 100% ataupun tidak menyeluruh. Tapi daripada jawapan yang diberi itu, barangkali mungkin kita akan dapat idea. Oh, baru dapat idea. Okey, macam tu, lebih kurang gitulah. Baik. Contoh, Ustaz bagi contoh ya, untuk yang tadi mendapatkan jawapan idea dan pendapat tadi tu. Contoh, dekat depan rumah dia tu ada parit. Okey, ada parit. Contohlah dia tanya soalan pada orang kampung tu, dia kata, "Masalah saya sekarang ni, depan rumah saya ni ada parit. Okey, macam mana saya nak melintas?" Dia kata, contohlah macam mana saya nak melintas. Jadi ada orang bagi pendapat, dia kata, cuba kau tumbangkan apa, batang kelapa dekat parit depan tu, maka kau boleh melintas lah. Lepas tu dia pun dapat idea. Oh, kalau macam itu, baik aku buat jembatan. Contohlah. Ini contoh. Memanglah tak ada orang tanya pasal benda tu, sebab benda tu sangat simple. Tapi ini sebagai contoh supaya kita dapat fahamlah berkenaan dengan dapat idea daripada pertanyaan tadi tu, dapat idea dan juga pendapat. Baik, tajuk kecil yang keempat adalah faedah bertanya dengan beradab. Maksudnya kalau kita menjaga adab, apa faedah yang kita boleh dapat? Yang pertama ialah kita dapat ramai kenalan. Kenapa dapat ramai kenalan ni pula? Sebab bila kita bertanya dengan adab, contohnya kita jumpa orang dekat masjid, kita bertanya, "Maaf ya, saya nak bertanya, boleh?" Dia bertanya sekian, "Daripada mana dia datang ini?" Kita tak pernah nampak dia. Kita, "Daripada mana datang ini?" "Oh, daripada Kuala Lumpur." Lepas tu sembang. Jadi kita dapat ramai kenalan. Kemudian tercapainya hajat. Hajat di sini maknanya kita bertanya tu kita nak apa? Nak jawapan. Bila kita dapat jawapannya, itulah maksud dia tercapainya hajat. Dan tidak sesat jalan. Ini yang kita biasa dengar dalam peribahasa Melayu, malu bertanya sesat jalan. Maknanya kalau contohlah kita pergi ke satu tempat satu tempat yang kita tak biasa tempat tersebut, kita pergi melancong ke negeri lain, kita tak biasa dengan tempat tersebut, kita nak cari masjid sebagai contoh, maka kita tanya orang setempat. Jangan kita ikut pandai sendiri, cari penat tak jumpa kan. Jadi bila kita tanya orang setempat, orang-orang yang berada di situ, maka kita akan dapat temukan lokasinya ataupun tempatnya. Kemudian yang keempat, menambah ilmu pengetahuan. Okey, yang inilah yang kita nak, iaitu dengan bertanya iaitu kita akan bertambah ilmu pengetahuan. Sebab itu saya sangat suka untuk bersembang dengan orang-orang yang berumur daripada kita. Maknanya bila kita tanya orang yang berumur lebih kita, contohnya orang-orang tua lah, kita tanya orang tua. Bila kita tanya sesuatu pada mereka ni banyak pengalaman. Okey, mereka banyak pengalaman. Bila kita tanya sesuatu ni, kadang-kadang dia orang suka cerita pengalaman-pengalaman dulu. Padahal jawapannya sepatutnya pendek je, tapi dia sengaja cerita pengalaman dulu macam ni, begitu dan begini dengan begitu. Daripada ceritanya itu, kadang-kadang ada maklumat, info-info, pengetahuan am yang kita boleh ambil. Mungkin tak 100%, tapi ada beberapa isi ataupun konten jawapan dia tadi tu yang panjang lebar berjela tu, yang sepatutnya jawapannya pendek saja. Daripada banyak panjang lebar tu,
banyak input-input ataupun maklumat-maklumat yang boleh kita dapat. Baik, seterusnya dapat menyelesaikan masalah. Sama dengan yang tadi tu, tujuan bertanya adalah untuk menyelesaikan masalah. Bila bertanya, maka akan selesailah masalah kita. Tapi kena ingat, bukan setiap pertanyaan tu akan selesai masalah. Setiap tanya, selesai masalah. Tidak. Dia kadang-kadang makan ada satu proses yang sangat panjang. Contohnya kita tanya mak kita. Mak kita jawab sekian. Kita masih tak puas hati, jawapan tu masih belum jelas. Tanya ayah kita. Pun sama juga, ayah kita bagi jawapan tu masih tak jelas, masih tak berapa nak faham lagi. Kita tanya orang ramai, tanya guru, tanya kawan, tanya orang-orang jiran-jiran sebagainya. Maka kita daripada situ kita dapat kumpulkan jawapan-jawapan tadi tu, barulah kita dapat gambaran yang jelas dengan apa yang kita nak jawapan tadi. Kemudian tajuk kecil yang seterusnya adalah hikmah mengamalkan adab bertanya. Okey, yang pertama sekali, maruah terjaga. Okey, kenapa maruah terjaga? Yang ini maruah kehormatan kita terjaga. Kenapa? Sebab nama kita akan disebut-sebut sebagai seorang yang beradab dan juga sopan ketika berkata-kata. Kalau kita dengan orang tua kita pun cakap, "Oi, aku nak tanya kau ni." Tu maknanya tidak beradab. Maka nama kita akan disebut-sebut sebagai seorang yang tidak beradab dan kurang hajar. Jadi tersebar satu kampung, "Kau jangan bersembang dengan orang ni. Dia bercakap tu kurang hajar, macam nak ajak gaduh." Kemudian yang kedua, mewujudkan suasana yang harmoni. Maknanya bila kita beradab, bila kita bersopan santun, maka suasana tu dia akan lebih tenang, harmoni dan aman. Berbeza kalau kita bertanya dengan suara yang kasar, macam nak cari gaduh. Akhirnya berlakulah pergaduhan di situ, asalnya nak tanya saja. Okey. Yang ketiga, dipermudahkan hajat. Macam yang disebutkan tadi, lebih kurang sama, tercapai hajat. Kemudian luas pengetahuan. Bila dapat maklumat itu, dia tanya orang ni, dapat maklumat ni, dia tanya orang ni, dapat maklumat ini, dia tanya orang ni, dapat maklumat ini. Akhirnya pengetahuannya luas, banyak yang benda yang dia tahu. Dan yang terakhir, mengeratkan hubungan silaturahim. Inilah yang sangat penting yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Baik, tajuk kecil yang terakhir, akibat tidak beradab ketika bertanya. Yang pertama, sesat jalan. Asalnya nak pergi ke Kuala Lumpur, tapi disebabkan dia malas nak bertanya, nak tanya Google Maps pun dia malas. Dia buat ikut kepala sendiri, akhirnya sampai ke Seremban. Okey, akhirnya terlajak sampai ke Seremban. Dia kata, bahasanya betul dah ni jalan ni, tapi kenapa sampai Seremban pula? Rupanya dia tersilap jalan. Kemudian mendapat susah. Okey, mendapat susah ni maksudnya persoalan dia tadi tu tak terjawab. Bila masalah dia tidak terjawab, persoalan tidak terjawab, maka dia akan beroleh kesusahan dalam kehidupan dia. Okey, yang ketiga, akan menghadapi masalah. Maknanya permasalahannya itu belum selesai. Dia ada permasalahan dalam kepala, tapi dia malas nak bertanya, dia malu nak bertanya, maka masalah tadi itu tidak akan selesai dan hidupnya itu akan dibelenggu dengan permasalahan. Okey. Kemudian yang keempat, kurang ilmu pengetahuan. Jadilah macam katak di bawah tempurung yang tak tahu isu-isu apa yang berlaku di luar dan sebagainya. Ilmu pengetahuannya cetek, tak tahu menahu itu dan sebagainya. Sukar mendapat bantuan. Okey, yang ni maknanya kalau dia tidak bertanya, maka orang tidak tahu tentang kewujudan dia, orang tidak tahu tentang masalah dia, orang tidak tahu tentang keadaan dia. Maka bila mana ada masalah yang menimpa dia, orang nak bagi bantuan tu susah. Orang tak tahu apa yang berlaku kepada dia sebab dia tidak mengeratkan hubungan silaturahim dan dia tidak dikenali oleh orang ramai kerana dia ni seorang yang tak nak bertanya, dia orang ni tak nak orang yang tidak beradab dalam bertanya dan sebagainya, dianggap orang yang tidak sopan, orang yang kurang hajar dan sebagainya. Jadi susah untuk menerima bantuan. Jadi sekadar itu sahaja untuk tajuk kita pada kali ini, iaitulah adab ketika bertanya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan beroleh ilmu, kefahaman daripada apa yang telah kita bincangkan pada kali ini, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang beradab, khususnya kita beradab ketika dalam bertanya dan juga berkata-kata. Jadi sekarang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.